Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsan ila yaumiddin wal jami'il anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa ila asatidatina wa talamidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita berkumpul, berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah masih diberi kesihatan, keafiatan, kelapangan masa dapat kita meneruskan saki baki daripada kehidupan kita di alam dunia ini yang semakin hari semakin bertambah usia kita, dan hakikatnya sebenarnya semakin hampir, semakin dekatlah kehidupan kita yang mana akan kita selesaikan urusan dunia ini sebelum daripada kita berpindah kepada satu alam yang hebat, yang dahsyat, yang lebih rumit, sukar, iaitulah kehidupan di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, tunjukkan kita jalan-jalan cahaya hidayah, cahaya kebenaran, supaya dapat kita bawa, kita pandu kehidupan kita ini di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang berbagi ini beberapa hadis daripada kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad yang mudah-mudahan menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk sama-sama kita berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tajuk yang saya pilih untuk kita kongsikan, kita bincangkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Menggerakkan kepala dan menutup kedua bibir ketika kagum, ketika keheranan. Jadi hadis yang
954. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Musa menceritakan kepada kami, kata musannif Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ia berkata, Wahib menceritakan kepada kami, ia berkata Wahib, Ayub menceritakan kepada kami dari Abul Aliyah, ia berkata daripada Abul Aliyah, Sa'altu Abdullah bin Samit qala sa'altu khalili Aba Zarwin faqala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwudu'in faharraka ra'sahu wa ghadda 'ala shafahtayhi qultu bi abi anta wa ummi adaituka qala la walakinnaka tudriku umara'a a'immatan yuakhiruna as-salata liwaqtiha. Qultu fama ta'muruni? Qala salli as-salata liwaqtiha fa in adrakta ma'hum fasallihi wa la taqulanna sallaitu fala usalli. Jadi hadis yang bersangkut paut dengan gerakan kepala. Aku bertanya kepada Ubadah bin Samit, kata Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, aku bertanya kepada Ubadah bin Samit, dia berkata aku bertanya kepada teman karibku iaitu Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kepada teman sahabat qaribnya iaitu Abu Zar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Zar ni satu orang sahabat yang kira-kira dia ni miskin. Sahabat yang miskin. Dan sampai tahap dia tidak ada penginapan, dia menumpang masjid. Menumpang masjid Nabi. Itulah kehidupan sebagian sahabat. Antara mereka orang-orang yang zuhud. Ramailah yang menginap di Masjid Nabawi iaitu Ashabus Suffah, lebih kurang 30 orang lebih, menanti-nanti menunggu makanan daripada para sahabat. Nampak tak? Jadi adalah dermawan-dermawan, orang-orang yang kaya yang akan menyumbangkan makanan pada mereka, panggil mereka datang rumah untuk makan. Itu menjadi satu kebiasaan di Masjid Nabi. Jadi aku bertanya kepada teman karibku Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menemui Nabi SAW dengan membawa air wudu. Aku bawa wudu, mana air wudu. Jumpa Nabi bawa air wudu, tetapi beliau menggerakkan kepalanya dan melekatkan kedua bibirnya. Jadi tutup mulut dia. Nabi geleng kepala. Nabi geleng kepala dan isyaratkan lekatkan kedua bibirnya dengan tangan dia. Ku katakan, aku pertaruhkan kedudukan ayah dan ibuku, apakah aku mengganggumu? Jadi sahabat kalaulah berasa dalam suasana ketakutan atau tidak selesa, jadi dia pertaruhkan kedudukan ayah dan ibuku, kata dia. Jadi seolah-olah dia nak bersumpah lah. Jadi aku pertaruhkan kedudukan ayah dan ibuku, apakah aku mengganggumu? Jadi bahasa tak puas hati. Adakah kedatangan dia, pertanyaan dia mengganggu Nabi? Sahabat dia itu rungsing dia, bimbang kalaulah dengan sebab ucapan mereka, perbuatan mereka mengguris perasaan Nabi, menyakitkan hati Nabi. Jadi apabila begitu, tidak, beliau lalu bersabda. Jadi Nabi SAW menjawab, tidak, hanya saja engkau akan menemukan para pemimpin atau para imam
yang mengakhirkan solat pada waktunya. Jadi kamu akan bertemu para pemimpin ataupun imam-imam yang mengakhirkan solat, selesaikan solat pada waktunya. Ku katakan, jadi kata pula Abu Zar, lalu apa yang aku perintahkan, apa yang engkau nak perintahkan padaku? Kalau begitu situasi keadaannya begitu, para pemimpin yang akan mentakhirkan, mana mereka yuakhiruna solata li waqtiha, imam-imam pemerintah yang mentakhirkan sembahyang pada waktu dia. Takhir. Jadi apa yang aku perlu buat ketika itu? Beliau menjawab, solatlah pada waktunya. Jadi kamu sembahyanglah pada waktu. Maknanya jangan peduli, kamu abaikan keadaan sampai satu tahap nanti, sampai tahap imam-imam, sampai pemimpin pun akan mentakhirkan waktu solat. Jadi Nabi syarat dah akan berlaku. Kamu tetaplah dengan waktu sembahyang. Jika engkau menemukan mereka, maka solatlah dan janganlah katakan aku sudah solat, kerana itu aku tidak solat. Kandungan hadis, anjuran agar menunaikan solat pada awal waktunya. Jadi sembahyang sudah tentu dengan waktunya. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maknanya waktu-waktu yang ditentukan, tak boleh kita nak ajar dah. Tak boleh kita nak adjust waktu dia. Maknanya zuhur kita nak buat malam ke, kan? Ataupun asar nak buat pagi, puasa. Ataupun dia rajin, dia kata, saya rajin, semangat untuk amal agama. Kita kena semangat, kita kena ada jati diri untuk amal agama. Pagi ni kita gomo semua 5 waktu kita buat siap. Nampak tak? Kita jemaah ada masa cuti. Subuh ni kita gomo semua 5 waktu. Lepas ni kita buat zuhur, asar, maghrib, isyak. Petang ni tak payah semayang lah, buat awal-awal. Nak tunjuk kata semangat di amal agama. Maka itu termasuk perkara bid'ah, lagi pula dolalah, kesesatan. Jadi tak boleh, kerana kita dah ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Aqimis solata liduluki syamsi ila sakil lail. Nampak tak? Jadi sembahyang ni dah ada waktu dia. Tengok bulan, tengok matahari. Asyamsu wal qamaru bihusban. Dua-dua tu kita jadikan kiraan. Matahari dan bulan jadikan kiraan waktu. Tengok langit, tengok matahari. Jadi kalau begitu, kalaulah sampai satu tahap, maknanya akhir zaman ke, manusia lari waktu sembahyang dia berubah, lari hujung waktu, maka kita kena tetap waktu yang Allah tentukan. Kalau kita pergi mana-mana je mengembara satu dunia ke, tiba-tiba penduduk kampung ni dia tak ikut waktu dah. Tak ikut waktu. Jamak 5 waktu dia jamak. Jadi kalau begitu itu dah terpesong daripada ajaran agama. Kita tetap dengan waktu yang ditentukan. Itulah keadaan dia. Jika imam mengakhirkan waktu solat, maka bagi muslim agar segera menunaikan solat pada awal waktu sendirian. Tengok. Sampai satu tahap, kalaulah sampai pemerintah yang zalim, pemerintah yang sesat, mengarahkan semua rakyatnya sembahyang di luar waktu, akhir-akhir waktu, ketika itulah sampai tahap kita terpaksa sembahyang sendirian. Sepatutnya kita alaikum bil jamaati, lazimkan diri kamu dengan berjemaah. Tetapi kalau tahap pemerintah suruh sembahyang akhir waktu, kita sembahyanglah sendirian. Yang penting sembahyang kita cukup syaratnya. Apa syarat? Iaitu sembahyang di dalam waktu. Tu tengok. Itulah agama, itulah disiplin kita. Ikut waktu dia. Melainkan dah terlewat sampai waktu itu terlewat. Bila terlewat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia sembahyang akan dia apabila diingat, iaitu qada. Nampak tak? Nak buat macam mana? Kita dah tertidur, terlewat, terlupa, i'zarus solah,
an-naum wan nisyan. Tidur dan terlupa itu keuzuran syarak iktiraf. Maknanya syarak iktiraf, syarak menerima sekiranya kita tidak dapat solat dalam waktu kerana tertidur. Dah kita khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu hal keadaan dia dhaif, lemah. Nampak tak? Keadaan manusia ni lemah, iaitu zahir dia lemah, tubuh anggota dia, batin pemikiran dia, akal dia dalam keadaan lemah, perlu tenaga, perlu kita kata ikhtiar untuk datangkan tenaga. Nampak tak? Nak bawa kepada kekuatan tubuh badan untuk bergerak, untuk melakukan ketaatan ni, maka di situ perlunya makanan. Nampak tak? Jadi kalau begitu sampai satu tahap, akal kita, fikir kita ni jadi lemah mana? Kerana bekerja berusaha, masa untuk berehat jadi menyebabkan tidur. Itulah keadaan manusia. Supaya kita menyedari kekurangan yang ada pada manusia. Allah Ta'ala adalah Qahhar, Allah Ta'ala adalah yang Qawiyul Aziz, nampak tak? Yang maha perkasa, tidak tidur, tidak mengantuk. Kita di situ membawa kepada kesedaran, keinsafan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi kalaulah tertidur, dimaaf, tak ada dosa, tidak ada salah. Lewat tidur asar umpamanya, sudah pukul 6.30, Allahu Akbar, lewat dah tu 6, masuk air, bila air nak buang air semua, silat-silat dekat pukul 7 sembahyang asar. Pasal apa lewat? Pasal apa kamu lewat? Tertidur, kata dia. Tu dimaafkan. Bukan kita sengaja hari ni nak sembahyang pukul 7, main bola, bersukan, sibuk urusan dunia sampai sengaja, tu bawa kepada celaan. Celaan. Tapi kalau kita tidak sengaja tidur zuhur sampailah pukul 4, nampak tak? Itu kebiasaan. Kalau dengan sebab keuzuran dia, tidak ada apa-apa. Itulah waktu kamu sembahyang cepat-cepat. Sembahyang cepat-cepat, biar dalam waktu, jangan sampai keluar waktu. Buat yang perlu ya. Masuk tandas, ambil wuduk, siap sembahyang. Kalau tak berhajat qada, mana tak berhajat untuk kita nak buang air ni, biar dululah, lepas sembahyang buang air. Pasalnya ambil masa, ambil waktu. Tu keadaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Solat sendirian, kemudian solat lagi bersama imam, sehingga akan mendapat 2 fadilah. Jadi kita sembahyang dulu dalam waktu, kita sembahyang dulu dalam waktu sendirian, kemudian di masjid baru nak sembahyang, lewat dah tu. Maka sunat kita sembahyang sekali lagi, supaya pun nak meraikan jamaah. Tak ada masalah lah. Jadi dia lewat-lewat pun tak habis waktu. Dia lewat tak habis waktu, jadi kita pergi pula masjid sembahyang sekali lagi, supaya nak menyatakan kebersamaan kita bersama masyarakat. Begitu keadaan. Dan dapat 2 fadilah. Makna fadilah pertama kita dah sembahyang awal waktu. Fadilah yang kedua iaitu kita berjemaah bersama masyarakat tadi tu. Kerana mereka masih dalam waktu, itu yang kita boleh bersama. Solat pada awal waktu dan fadilah solat jamaah. Itu keadaan dia. Maknanya tak ada kita boikot terus. Kita boikot terus, lewat dah tu, tak mau dah. Tak. Masalah kita tadi sembahyang sendirian. Jadi sembahyang sendirian ni jadi tak kuat lah. Walaupun dah sah, tapi tak kuat. Itu keadaan. Anjuran kepada para amir agar bersatu dalam hal yang bukan maksiat, agar tidak memecah kalimat Islam dan supaya tidak menjadi fitnah. Jadi di pihak pemerintah pula, pihak pemerintah, pemimpin yang diamanahkan untuk menguruskan urusan rakyat, maka mereka ni tak boleh bersenang lenang ataupun sewenang-wenangnya mereka mengatur masyarakat
ataupun dalam urusan tadbir dia membawa kepada kerosakan ataupun perbuatan maksiat. Tu kena fikir. Nampak tak? Dia kena fikir, dia kena atur bagaimana rakyat, masyarakat dapat ambil faedah daripada pemerintahan mereka. Maknanya membawa kepada kebaikan. Dari sudut agama, urusan dunia dia, bagaimana rakyat dapat merasai kebaikan. Itulah pentadbiran daripada pihak pemerintah. Perbelanjaan negara, aturan negara, program-program yang dibuat, semuanya berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Bukan semata-mata kita kata jadi berhibur. Rakyat semua dapat berhibur, agama entah ke mana lintang pukang jadi. Nampak tak? Tu tak ada pengisian rohani, tu binasa. Merosakkan rakyat tak boleh. Jadi sampailah perbelanjaan kerajaan pun mesti dalam sudut untuk membina jati diri manusia ni dan kebaikan maslahat untuk masyarakat sekalian dia. Tu tasarruful imam manutu bil maslahah. Dalam kaedah kata tasarruful imam manutu bil maslahah, mana rentahan daripada pemerintah itu, pengurusan harta daripada pihak pemerintah manutu bil maslahah. Jadi dia kena salurkan pada tempat yang ada kepentingan, ada kebaikan, bukan habis tabur duit banyak pun habis berhibur sampai terjebak, sampai buka pintu-pintu kemungkaran. Auzubillah. Itu yang perlu, yang utama. Pendidikan, tarbiyah. Allahu akbar. Itu keadaan dia. Jadi anjuran para amir agar bersatu dalam hal yang bukan maksiat, agar tidak memecah kalimat Islam dan supaya tidak terjadi fitnah. Ini jadi pemerintah sampai jadi manusia, jadi masyarakat ketakutan ada juga. Allahu akbar. Bila dia memerintah, maka manusia rakyat jadi takut. Dalam ketakutan ada je aktiviti-aktiviti program yang menakutkan masyarakat, yang membimbangkan. Itu ada juga sampai tahap macam tu. Allahu akbar. Itulah kadang-kadang fitnah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian untuk rakyat. Bila mana rakyat sendiri jauh daripada Allah Ta'ala akan hantar pemerintah yang zalim. Tapi kalau semua taat perintah Allah, semua kembali kepada Allah, mana peringkat rakyat sendiri yang betulkan akidah, betulkan ibadah mereka, hubungan mereka dengan Allah betul, benar, Allah hantar pemerintah yang adil. Ini kalau kita nak salahkan pemerintah, bila-bila pun duk bertukar pemerintah, kita tak puas hati. Balik rakyatnya tak berubah. Rakyat tu kena baiki dulu diri dia. Allah tak lantai yang baik. Itu keadaannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Boleh menggerakkan kepala saat kagum. Boleh. Jadi satu tabiat ataupun satu kebiasaan kehidupan manusia ni, sunnah berlaku di sini, iaitu menggerakkan kepala, seolah-olah menggelengkan kepala. Mana? Bila Nabi tanya kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, tanya kepada Nabi, dia bawa air wuduk, tapi beliau menggerakkan kepalanya dan melekatkan kedua bibirnya. Jadi dia bawa air wuduk, Nabi pun geleng kepada dia. Sampai dia takut, adakah aku mengganggumu ya Rasulullah? Tidak. Cumanya Nabi nak bagi tahu pada dia. Nabi pun bila dalam keadaan kagum ni, Nabi geleng kepala. Gitu keadaan. Kita kalau geleng kepala ni barang tak nak je. Nak. Itu je. Tak. Maknanya satu keadaan lagi apabila kita berasa kagum. Masya Allah. Begitu. Geleng kepala mana sesuatu yang mengkagumkan. Subhanallah. Tengok satu perkara yang luar biasa. Nampak tak? Itu. Cuma selalu saya sebut lah. Sebut kadang-kadang isyarat-isyarat ni kita kena faham juga situasi, tempat.
Tempat, kadang-kadang lurah. Lurah ni tempat ni ini makna dia. Tapi tempat lain makna lain pula. Tak? Contoh kita di Kuala Lumpur ni bujang. Tak? Bujang. Bujang-bujang ni apa dia? Bujang-bujang ni kena pada laki-laki ke perempuan? Bujang lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki yang belum kahwin, bujang. Sinilah kita kata Kuala Lumpur, tak, Selangor kita ni, kawasan tengah. Tapi kalau pergi Kelantan, pergi bujang. Bujang ni. Bujang kena pada siapa? Kena pada siapa? Tak ada orang Kelantan sini. Tak ada. Tak ada wakil lah. Tak cukup satu Malaysia. Tak cukup rakyat Malaysia. Biar ada wakil lah, mudah. Tak orang kecik, lorat Kelantan. Saya lah wakil. Jadi saya pula wakil. Jadi kalau Kelantan ni bujang. Bujang ni Kelantan laki-laki perempuan. Tu kena faham. Kena faham lurah. Lorat kampungan dia. Kalau di Kelantan bujang ni perempuan. Bujang ni perempuan. Kemudian perempuan yang tidak ada suami. Orang panggil apa ni? Duda lawannya janda. Bujang Kelantan ni janda. Nanya kita. Tak? Dan nikah belum? Saya bujang, makcik bujang. Mana bujang? Bujang tu janda di Kelantan. Jangan salah faham ni, royak awal-awal lagi. Tak? Royak awal takut pergi Kelantan main bujang lagi. Tak? Makcik bujang ni, makcik bujang. Makcik bujang. Makcik bukan kata saya ni, abang ni bujang lagi tak? Bujang ni kena kepada janda. Jangan molek lah yang silap, yang tukar. Tak? Itu dia. Allahu Akbar. Itu logat orang panggil. Logat. Makna isyarat sama juga. Kalau isyarat geleng kepala ni, kalau kita Melayu ni, isyarat tak nak lah. Tapi kawan-kawan kita yang berkulit hitam, kalau gini apa makna? Kalau gini. Belah-belah India, kalau gini apa makna? Okey. Macam ni okey. Jangan salah faham. Okey. Aneh. Tak? Ada geleng tu makna okey. Kita kena dah dulu. Kali dah saya sebut. Kita duduk India dulu. Tak? Masa dia ngaji dulu sikit. Bila dia bawa nasi, kita kenyang dah. Tengok nasi ni tak habis dah. Nasi dalam talam ni tak habis dah. Nampak tak? Dia kata cawal tu nasi, cawal. Kita pun tak sel lah tu. Syarat Melayu, kita buat isyarat Melayu tak mau. Dia pun bismillah, dia pun curah lagi. Pasal dia faham gini, okey. Dia faham okey, kita tak sel. Kita tengok salah faham tu. Allahu Akbar. Tu tengok maknanya sunnah. Nabi bila mengkagumkan tengok geleng pada satu sunnah. Tapi tadilah ada isyarat-isyarat dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kadang-kadang dengan kepala ni menunjukkan mubalaghah. Dan isyarat harakah-harakah gerakan kita ni mubalaghah. Kalau kita nak bertumbuk dengan orang, mulut cakap mulut dia, cakap mulut, cakap mulut, lawan cakap. Tapi kalau tumbuk macam ni, tunjuk ni, tu nak jadilah tu. Dia mubalaghah lagi, tunjuk tangan ni. Ataupun dia gulung-gulung dak lengan dia ni. Itu pun nak jadi tu. Maknanya kalau dia cakap-cakap tu lambat lagi. Tapi dah gini, sungguh sikitlah orang panggil isyarat. Allahu Akbar. Seterusnya hadis hayakallah. Ucapan hayakallah. Amr bin Abbas rahimahullah ta'ala menceritakan kepada kami, ia berkata Abdul Rahman menceritakan kepada kami dan Sufyan dari ayahnya Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ani Sya'bi anna Umar qala li Adi bin Hatim hayakallah min ma'rifatin, hayakallah min ma'rifatin. Dari Sya'bi ia berkata, Umar berkata kepada Abi Hatim,
hayyakallah min ma'rifah, semoga Allah menghidupkan engkau dengan ma'rifah. Bagus ucapan ni, hayyakallah, hayyakallah. Arab biasa begitu. Ucapan doa dia, hayyakallah min ma'rifah, semoga Allah menghidupkan kamu dengan ma'rifah. Ketetapan ucapan hayyakallah, semoga Allah berikan salam kepadamu bagi orang-orang yang datang selain daripada orang asing. Kita ucap gitu, iaitu bagi orang-orang yang datang selain daripada orang asing. Mana orang asing tu marhaban, marhaban lah. Kalau orang yang biasa datang, kita pun marhaban. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, nanti kita ucap hayyakallah bagi orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang tu selain daripada orang asing. Maknanya orang yang kita kenal lah. Selain daripada orang asing, mana orang yang kita kenal. Hayyakallah bi ma'rifah, hayyakallah min ma'rifah. Nampak tak? Boleh ucap. Ataupun orang biasa, tak apalah, siapa-siapa pun. Maknanya yang pentingnya ma'rifah. Yang pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, awaluddin ma'rifatullah tu. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Nampak tak? Jadi antara hikmah Allah Ta'ala jadikan kita ni supaya kita mengenali Allah. Mengenali Allah. Ilmu nak mengenal Allah, ilmu apa untuk mengenal Allah? Ilmu apa yang kita kena belajar untuk mengenal Allah? Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Tu maka dalam kitab Sufi kata wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bih. Kamu boleh sampai kepada Allah. Kita boleh sampai kepada Allah, nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada cinta pada Allah, mengenali Allah. Wusuluka ilal ilmi bih, ialah sampainya kamu dengan ilmu, melalui ilmu dengan ketuhanan, ilmu ketuhanan. Belajar fiqh, kita belajar fiqh siang malam, fiqh, kitab fiqh, bab semayang, puasa, zakat, haji, bab ibadah. Itu ialah jalan-jalan dia. Jalan-jalan dia nak sampai kepada Allah, tapi kenal diri Allah dia. Hakikat Allah, kenal sifat-sifat Allah. Itulah maksud matlamatnya. Tu ayyuhat talib, maknanya utulbil ilma fa innal ilma abdun li ilmil kalam. Tuntutlah ilmu, kamu belajarlah ilmu, tapi kamu kena ingat, nampak tak? Utulbil ilma wa kullu ilmin, tiap-tiap ilmu itu ialah abdun li ilmil kalam, hamba bagi ilmu kalam, maknanya hamba bagi ilmu usuluddin. Ibu dia usuluddin. Allahu akbar. Itu kita dalami halusi. Sifat-sifat Allah, yattasifu bikamal laisa kamitslihi syai'. Allah Taala la saniya fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Belajar tu. Tidak ada syirik bagi Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Jadi maknanya penting, hayyakallah min ma'rifah, biasakan. Ni ucapan orang Arab, tapi di sini pun disarankan kita membiasakan ucapan penghormatan sama-sama kita berjumpa, hayyakallah min ma'rifah. Mudah-mudahan Allah hidupkan kamu dengan makrifah. Maknanya supaya ahli keluarga kita hidup dengan makrifah. Dan kita sendiri pun hidup dengan makrifah. Nampak tak? Allahu akbar. Jadi satu hari lagi mengenai marhaban. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata Zakaria menceritakan kepada kami dari Farash, dari Amir, dari Masruq. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha masyun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban
bi binti thumma ajlasaha an yaminih aw an shimalih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan seperti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ni berjalan macam jalan Nabi. Macam mana berjalan Nabi? Jalan Nabi ni laju, kita kata segarlah, semangat. Seolah kan sabab, min sabab, seolah-olah menuruni bukit. Nabi berjalan macam turun bukit, laju. Dan nak tunjuk kata Nabi ni gagah, dan Nabi nak tunjuk kata kesibukan dia, jalan pun laju. Tak ada jalan lenggang kangkung. Kita kata jalan slow lah, sopan sedap. Nabi tegas jalan dia. Tu. Jadi dalam keadaan jalan Nabi tu ditiru oleh sahabat-sahabat, sampai Fatimah pun jalan macam Nabi juga. Lalu beliau menyambut seraya bersabda, marhaban, marhaban wahai putriku. Ini kebiasaan Nabi. Nabi bila jumpa anak-anak dia, jumpa sahabat, marhaban, marhaban. Jadi kita kena biasakan lah. Biasakan. Boleh insya-Allah. Balik rumah kita ni marhaban, marhaban. Itu biasalah, ini ucapan. Malah Nabi sendiri suasana di rumah dia marhaban, marhaban. Sama kita suami isteri dengan anak-anak istimewa ni, Nabi dengan Fatimah ni. Nampak Fatimah marhaban, marhaban. Suasana jadi rumah kita kebaikan. Ucapan tu jadi kebaikan. Tu. Cuma kita tak biasa, tak beradat. Pelik selalu, pelik. Tak beradat. Marhaban, marhaban dalam rumah. Apa hal? Bila pula nak buat marhaban? Kenapa tak? Bila kita marhaban, bila pula nak buat marhaban? Dia ingat marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul lima yusalli wa yusallim. Dia buat selawat, panggil buat marhaban. Itu dia faham. Marhaban ya nurul aini ya marhaban jaddal husaini. Marhaban ya nurul aini ya marhaban jaddal husaini. Marhaban ni ingat selawatnya. Tak ucapan-ucapan. Marhaban, marhaban bik, marhaban bikum. Tu jadikan suami. Nabi nampak Fatimah, marhaban, marhaban. Itu dia. Bibinti. Nabi sayang sangat Fatimah ni, masya-Allah. Nabi sangat-sangat sayang pada Fatimah ni. Nampak tak? Sampailah Nabi nak wafat, yang datang dekat dengan dia ni Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha. Sekali bila Nabi ucap, menangis. Fatimah menangis bila Nabi dah hampir-hampir kewafatan dia. Fatimah duduk dekat dengan Nabi, sekali tengok Fatimah menangis, sedih. Aisyah kata. Kemudian tak lama dia tengok Fatimah, dia senyum pula. Fatimah senyum pula. Jadi tanya pasal apa? Menangis. Nabi nak wafat dah. Nabi nak wafat, dia menangis. Kemudian kali kedua tengok dia senyum. Dia senyum kerana Nabi bagi tahu bahawasanya kamu akan menjadi ketua para wanita. Kamulah orang pertama akan bangkit, akan jumpa Nabi lah. Maknanya dia akan jumpa Nabi di akhirat esok. Lebih kurang begitulah maknanya. Jadi dia pun jadi gembira, Fatimah. Dan Nabi ni kalau jumpa Fatimah, masya Allah, Nabi balik rumah, kalau jumpa Fatimah, Nabi akan peluk dia. Nabi akan kucup baina ainai. Nabi akan kucup antara dua mata Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni anak dia, anak kesayangan. Jadi sunnah bila balik rumah, kalau kita ada anak kita, kucup dahi dia. Anak-anak yang kecil lagi. Kalau tak ada cucu datang pun kucup dahi. Nabi sentiasa datang pada Fatimah kucup dahi, dan Fatimah pula kucup dahi Nabi bersama dia. Anak beranak. Itu biasakan. Allahu Akbar. Tapi daripada budak lah. Daripada budak. Makna masa anak kecil-kecil dah diajar begitu. Cucu-cucu balik kucup dahi dia. Kita peluk-peluk sayang-sayang macam tu je. Makna sunnah. Kucup dahi bayi ataupun budak-budak kecil. Itu jadikan kebiasaan. Allahu Akbar. Ini semua barang tak biasalah, tak menjadi kebiasaan, jadi pelik, jadi janggal. Kalau anak kita dah besar, anak kita dah berusia, anak dah 20-an, anak dah umur 20-an, agak-agak dia balik asrama nak kucup dahi dia tak?
Nak kucuk dah. Jadi tak biasa tu. Tak sepatut cinta kasih pada anak ni kalau kita daripada kecil tak ada masalah. Jangan kata anak je nak kucuk kepala kita ni ayah dia. Tak, kita pun orang tua pun kena kucup dahi anak kita. Allahu akbar. Ni sunnah sama Nabi dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Allahu akbar. Jadi penjelasan dia kata, kemudian bila Nabi pun ucap marhaban wahai putriku, lalu beliau mempersilakan dia duduk di sebelah kanan atau kiri. Duduk. Nabi pun suruh dia duduk. Marhaban, apa makna ar-rahbu ni? Marhaban iaitu tempat yang luas. Marhaban ni balik bahasa kita tempat yang luas, tempat yang luas. Maksudnya adalah bahawa engkau dianggap seperti keluarga sendiri yang dimuliakan dan diberi keluasan di sisi mereka. Jadi berapa ucapan? Hayyakallah. 2 ucapan sama kita, iaitu hayyakallah min ma'rifah. Hayyakallah min ma'rifah. Yang kedua marhaban. Balik rumahnya marhaban bikum. Rahmat, berkat, sebut-sebut dalam rumah. Balik rumah assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada doa masuk rumah apa dia? Allahumma inni as'aluka khairul maulaj wa khairul makhraj. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa inallahi rabbina tawakkalna. Baca doa. Tauban li rabbina, hauban la yughadiru hauba. Doa masuk rumah assalamualaikum. Marhaban bikum. Tuan rumah ahlan wa sahlan. Biasa ucap tu. Ni tak ada salam pun tak bagi. Nampak tak? Salam pun tak bagi. Allahu akbar. Hayyakallah min ma'rifah marhaban. Tu ucapan yang menjadi kebiasaan dah. Sepatutnya menjadi kebiasaan kita. Assalamualaikum. Kalau tak ada orang pun assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Begitu. Allahu akbar. Lama kalau kuat lagi, hakikat lagi bila tak ada orang jawab ni. Tak ada orang jawab assalamualaikum. Mun dah rumah pak malah jawab. Lama dia pun bosan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Masuk dalam tu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang ahli kubur apa dalam rumah ni tak ada jawapan ni. Sunyi sepi ni. Tak apa, kita akan datang semua jadi ahli kubur ni. Tu dia. Qala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Abdurrahman ibn Adiyin an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bata 'inda zahri baitin laisa 'alaihi hijab faqad bari'at minhu zimmah. Qala Abu Abdullah fi isnadihi nazar. Dari Abdurrahman bin Adi dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidur di atas rumah yang tidak ada penutup padanya, maka telah lepas tanggungan Allah dari dirinya. Abu Abdullah Imam Bukhari berkata terdapat tinjauan di dalam sanadnya. Hijab, apa makna hijab? Barang siapa yang tidur atas belakang rumah, mana atas lantai dia ni tidak ada hijab. Hijab ni di sini yang benar sebenarnya riwayat Abu Daud, hijar, iaitu segala sesuatu yang menahan jatuh. Kata dia disebut sini dalam takhrij, faqad bariat min zimmati min zimmah, yakni apabila dia mati maka tidak ada seorang pun membalas atas darahnya. Makna dia terlepaslah. Tak ada orang nak balas. Tak ada orang ambil balas dengan dia. Selamat dia tu. Larangan tidur di atas lantai yang tidak ada penutup. Bagaimana? Kerana dapat menyebabkan kebinasan, tidak ada tanggungan baginya. Sungguhnya setiap manusia mempunyai perjanjian dengan Allah Ta'ala mendapat penjagaan dan perlindungan. Apabila ia mencampakkan diri ke dalam kebinasan, maka terputuslah perjanjian itu dengan Allah. Apabila ia mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, buat sesuatu yang membawa kebinasaan, maka terputuslah perjanjian dia dengan Allah. Allah nak lindung ke apa, tak ada apa-apa dah hubungan kamu dengan Tuhan. Mana? Yang tidak ada penutup, iaitu suatu yang menahan jatuh. Tak ada suatu yang menahan jatuh. Makna dia biarkan diri dia di dalam kebinasaan, takut-takut berlaku kemudorotan.
Jadi maknanya sepatut kita tidurlah tempat yang selamat, tidur tempat yang selamat, jauh daripada gangguan. Tapi kalau sengaja kita biarlah apa nak jadi, takdir, itu meletakkan diri dalam kebinasan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nampak tak? Kita kena jaga nyawa, jaga harta, jaga agama kita ni, tubuh badan kita jangan sampai cedera. Jadi kalaulah dia berkeadaan demikian, iaitu biarkan keadaan dia berlaku mudarat ke, maka faqad bariat minhu zimmah, maka terlepaslah daripada dia itu oleh tanggungan. Maknanya tanggungan Allah Ta'ala terlepas daripada dia. Itu makna pengajaran dia. Kita sentiasa berhati-hati dalam apa situasi keadaan, kita sentiasa berhati-hati, baik untuk diri kita, apalagi mereka-mereka yang bersama kita dalam tanggungan kita, untuk kita pelihara, melindungi mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Daripada beberapa hadis yang kita bacakan tadi, iaitu mengenai mana gerakkan kepala pun satu sunnah yang Nabi lakukan ketika mana berasa sesuatu yang mengkagumkan, dan ucapan-ucapan yang sepatut biasa kita ucapkan pada saudara kita, apa dia? Hayyakallah, hayyakallah min ma'rifah, dan marhaban, marhaban. Biasa-biasakan sama-sama kita. Marhaban bukan meraban. Meraban. Tak. Marhaban. Bi sukun ra tu, marhaban. Tak, dekat-dekat bunyi meraban. Tu jaga lughah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, taufik, hidayah untuk sama-sama kita ambil pengajaran daripada apa yang kita baca, kita kongsikan daripada hadis kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk, taufik, hidayah untuk kita amal dan kita sampaikan pada mereka yang tidak dapat hadir dalam majlis kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din, mu'allimna al-kitab wa sunnah wa ta'wil wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina lis-sawa'i sabil. Allahumma dafa wasrif anna wa auladina wa dzurriyyatina wa aqribina wa ahli qaryatina wa li jama'atina wa jami'il muslimin wal muslimat al-bala wal waba wal ghala wal amrad wa mautal faja'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal mu'minat. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muslimin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minan najin wal muflihin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika.